InsyaAllah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina InsyaAllah. InsyaAllah sama-sama kita share. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Allahumma salli ala Sayyidina. InsyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. A'udzu billahi minan nar min syarril kufar min ghadabil jabbar wal izzati lillahi wa rasulih. Allahumma ghnina bihalalil haram wa siwa bismika Allahumma ya daim ya hayyu ya fard ya witr ya ahad ya samad. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa min lisani yafqahu qawli. Wa ya ibadallah ittaqullah usikum wa iyaya bittaqullah faqad fazal muttaqun. Allah Ta'ala inna hikmataka wansur alaina min haza'inika ya arhamar rahimin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah ma sya'allah la yasuqu ya Allah. Bismillah ma sya'allah la yasrifu su'a ya Allah. Bismillah ma sya'allah ma kana min ni'matin wa min Allah. Bismillah ma sya'allah hawla wa la quwwata illa billahi al-aliyyil azim. Allahumma nas'aluka bi barakati syarifa an tuhimma dunya. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, jumpa kita untuk duha pagi ni, sambung nota My Quran Time ya, sama-sama kita baca. Kita mulakan surah Al-Fatihah. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina InsyaAllah pagi 12 Rabiul Awal ya, salam melalui Rasul ya, mudah-mudahan kita terus mengikuti apa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Kita ikut Rasulullah SAW, insyaAllah. Banyakkan istighfar, banyakkan selawat pada Rasulullah SAW ya. InsyaAllah sebelum kita baca ayat Al-Quran, terjemahan catatan ayat Quran, saya nak kongsi sedikit dengan tuan-tuan dan puan, iaitu sempena Maulid Rasul 1442. Antaranya dicatatkan dalam catatan sahabat ada 7 sunnah Rasulullah SAW
yang dianjurkan supaya kita terus mengikuti Rasulullah SAW. Sabda Rasulullah SAW, sesungguhnya orang yang paling dekat denganku pada hari kiamat adalah orang yang paling banyak berselawat kepadaku. Al-Nasa'i dan Ibnu Hibban mencatatkan di sini, sesungguhnya orang yang paling dekat denganku pada hari kiamat adalah orang yang paling banyak berselawat kepadaku. Itu dipesan oleh Rasulullah SAW. Sebab tu diajak kita ni perbanyakkan selawat, semoga mendapat syafaat Nabi Muhammad Rasulullah SAW. Di samping terus istiqamah memahami apa yang diajarkan dalam Al-Quran. Kemudian kita dianjurkan 7 sunnah yang utama daripada Rasulullah SAW. Yang pertama, sunnah Nabi bab solat tahajud. Yang pertama. Yang kedua, solat duha. Yang ketiga, baca Al-Quran. Yang keempat, imarahkan masjid. Yang kelima, istighfar. Yang keenam, bersedekah. Yang ketujuh, berwuduk. 7 antara sunnah utama daripada Rasulullah SAW. Yang pertama ialah solat sunat tahajud. Maksudnya kita ni dipesankan jangan miss. Paling minimum 2 rakaat. Itu antaranya. Bangun malam kita ada ayat Quran yang memanggil kita supaya bangun, wahai orang-orang yang sedang tidur, ya muzammil. Yang kedua, solat sunat duha. Sampai waktu sebelum zuhur. Start pada pukul 9 ke atas, antara yang terbaik waktunya solat sunat duha. Yang ketiga, baca Quran. Baca pun hebat. Apa yang kita baca nota daripada Quran ni pun hebat juga. Sebab tu Quran tak boleh tinggal. Sebab tu ada My Quran Time. Jadi kita kena ada masa dengan Quran. Kena adakan masa dengan Al-Quran. Itu sunnah Rasulullah SAW. Yang keempat, imarahkan masjid. Allah, kita tak dapat sekarang. Mana yang ada PKPB dah tak dapat. Rugi kita, rugi. Seruginya. Pasal apa? Ada peluang, kita tak pergi. Dah tak ada peluang, baru nak pergi. Kerugian amat besar. Sunnah Nabi yang seterusnya, istighfar. Nabi sehari, walaupun calon ke surga, pemegang kunci surga, Nabi sehari, dalam kitab lama dituliskan, ulama menyatakan sehari Nabi beristighfar 100 kali. Kita macam mana? Mohon kita follow Nabi. Yang ke-6, bersedekah. Jangan sayang duit, jangan sayang harta. Bab sedekah kita teruskan, tak banyak, sikit, untuk menyelamatkan kita akan datang. Dan yang ke-7, wuduk. Kita dicadangkan oleh Rasulullah, diajarkan oleh Nabi senantiasa berwuduk. Bukan hanya untuk waktu sembahyang, waktu nak baca Quran. Wuduk senantiasa. Nak tidur pun berwuduk. Nabi dah ajarkan. Itu antara sunnah-sunnah Rasulullah SAW. Terus kita pada kupasan nota ayat Quran. My Quran Time, ayat yang ke-52, insyaAllah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Allah SWT memaafkan Bani Israel supaya bersyukur. Ayat 52.
Ayat dia, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Summa afawna ankum min ba'di zalika la'allakum tashkurun. Kemudian kami memaafkan kamu agar kamu bersyukur. Al-Baqarah ayat 52. Sadaqallahul azim. Kupasan ayat, Allah Subhanahu wa taala menyayangi kita sebagai hamba. Walaupun kita hidup di atas bumi ini penuh dengan kederhakaan dan kesombongan, Allah Subhanahu wa taala tetap memaafkan agar kita boleh kembali ke jalan yang lurus serta bersyukur atas nikmat yang diberi. Ya, sayangnya Allah Ta'ala kepada kita. Ya, seorang sahabat berjalan 9 hari 9 malam, tak silap saya. Ya, ceritakan ulama nak menemui Rasulullah SAW. Ya, akhirnya bertemu, menanyakan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, siapakah yang orang Allah kasih? Bagaimana Allah? Siapakah orang yang Allah kasih? Nabi tak jawab terus. Nabi cuma tanya dia balik, engkau bagaimana? Jawab sahabat tu, ya Rasulullah, aku suka berbuat baik. Ya Rasulullah, yang kedua, aku suka orang lain berbuat baik. Ya Rasulullah, yang ketiga, aku suka kebaikan itu tersebar luas. Dan yang seterusnya, ya Rasulullah, aku rindu dengan Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya Nabi jawab, engkau dikasihi Allah Subhanahu wa taala. Bukan orang lain yang jawab, Nabi yang jawab. Endorsement daripada Rasulullah SAW. Bila endorse daripada Nabi, apa sahabat tu buat? Dia tak tunggu, ambil beg dia, terus balik. Suka tak dia? Memang hebat kesukaan dia. Seronok yang amat sangat. Pasal apa? Nabi dah bagi tahu yang paling dikasihi Allah Ta'ala sahabat tu. Cuba renung kita poin-poin sahabat tu bila ditanya oleh Rasulullah SAW. Yang pertama, aku suka berbuat baik. Kita suka tak berbuat baik? Tak adalah cara lain lagi dah. Tak ada cara lain lagi kita nak menghadap Allah Ta'ala, nak menghadap hari kiamat, nak menghadap liang lahat, nak menghadap soalan-soalan munkar nakir. Kita kena buat terbaik. Bukan baik lagi dah, buat yang terbaik bila duduk di dalam dunia. Tu, tak boleh tangguh. Jangan ditangguhkan. Kadang orang tangguhkan buat baik waktu nak berumur, waktu dah pencin. Silap besar. Bila dapat saja hidayah, terus kita buat. Jangan ditunggu, hidayah kena cari. Aku suka berbuat baik. Buat yang terbaik. Yang kedua, cerita kepada Rasulullah, ya Rasulullah, aku suka orang lain berbuat baik. Kita suka seronok orang berbuat baik. Kita tengok program majlis ilmu, kita suka tengok. Kita suka tengok orang berselawat, kita suka. Kita seronok pasal bukan berselawat dengan orang, selawat untuk Rasulullah SAW. Ni maulud, musim maulud. Suka tak kita suka? Seronok. Ya, cuti pula tu. Yang cuti-cuti, yang pencen-pencen. Tapi berselawat. Bukan saja cuti je. Kita ikut sunnah Nabi. Bukan saja untuk berselawat saja. Kita ikut apa yang Nabi ajarkan. Tu yang kedua, suka orang lain berbuat baik. Yang ketiga, ya Rasulullah, aku suka kebaikan itu tersebar luas. Aku suka kebaikan itu tersebar luas. Maksudnya kita seronok. Kita tak payah nak pergi cakap sana cakap sini. Kita dah siarkan terus WhatsApp group. Kita siarkan terus iklan dalam Facebook. Menyiarkan iklan-iklan yang terbaik. Contohnya berselawat, ya,
iklankan kuliah, iklankan benda-benda yang baik. Tu tersebar. Ada orang tak suka. Ini perangai orang yang dipanggil munafik juga. Ciri-ciri munafik. Mengaku Islam tapi tak suka ceramah, tak suka kuliah, tak suka. Kita kutuk orang Perancis, mengutuk, mengerdik Nabi, menghina Nabi. Kita kadang-kadang tak suka apa yang Nabi buat. Sekarang orang Perancis hina Nabi. Orang Barat menghina Nabi, buat kartun. Kita tak terasa apa-apa. Masalah besar kita. Bukan masalah orang lain, kita yang bermasalah. Sebab tak terasa Nabi sendiri dihina. Kita tak ada rasa apa-apa dengan Rasulullah SAW. Walhal Nabi berjuang, nak menyampaikan sampai kita sekarang ni sihat dengan Islam. Kita hebat dengan Islam. Sampai baca Quran pun depan TV. Nabi perjuangkan. Kita kena jaga apa yang Nabi bawa, apa yang Nabi tunjukkan. Tak boleh tangguh. Kita jaga bab Rasulullah SAW. Jangan hanya berselawat saja. Kadang-kadang kita seronok berselawat, tapi yang Nabi ajarkan, Nabi tunjukkan, Nabi teladankan, kita tak ikut. Ikut sikit-sikit aja. Kena renung waktu Nabi nak Isra' Mi'raj contohnya. Nabi menghadap macam-macam rintangan. Nabi nak dakwah dulu, ditentang. Tentangan yang amat hebat. Bukan orang lain, kerabat dia sendiri. Abu Lahab contohnya. Kemudian Nabi berhijrah. Hijrah ke mana? Ke Madinah. Tu hebatnya Rasulullah SAW. Bukan dekat, mana ada LRT, mana ada jalan kereta api, mana ada highway dulu. Kemudian Nabi tekan yang amat kuat. Bukan orang yang dah Muslim, orang yang masih lagi belum Islam menekan Nabi. Bayangkan perjuangan Nabi. Kemudian Nabi waktu nak diangkat ke atas, Nabi dibedah, dioperasi. Ini keadaan Nabi nak Isra' Mi'raj. Dibersihkan, disucikan. Kemudian Nabi diangkat ke atas. Nabi melihat kehebatan malaikat. Ini cerita Isra' Mi'raj. Yang paling hebat, tanggungjawab yang dapat daripada kepada Rasulullah SAW. Sebelum itu Nabi bertemu dengan malaikat, kemudian bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Bayangkan. Kemudian Nabi diterima atau tidak oleh Quraisy. Penerimaan Quraisy terhadap Rasulullah SAW. Kemudian dapat solat, bab kaitan. Itu bab Isra' Mi'raj lah. Itu kena renung kita. Itu kehebatan Rasulullah, perjuangan Rasulullah waktu nak mengembangkan Islam, nak menyampaikan Islam, apalagi dengan Al-Quran. Sebab tu kita kena sebarkan. Ya Rasulullah, aku suka kebaikan tersebar luas. Dan sahabat tu beritahu, ya Rasulullah, yang ujung ni, ya Rasulullah, aku suka, aku rindu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Nampak? Nabi ajarkan sahabat tu sampai ke tahap tu. Rindu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi kata, engkau dikasihi Allah Subhanahu Wa Taala. Sahabat balik terus. Pasal apa? Dia dah tahu dah, dia tempatnya tak ada tempat lain, iaitu tempat ni adalah syurga. Kena kita. Balik pada kitab Al-Quran tadi, kupasan ayat 52. Allah SWT menyayangi kita sebagai hamba, walaupun kita hidup di atas bumi penuh dengan kederhakaan, kesombongan. Allah SWT tetap memaafkan agar kita boleh kembali ke jalan yang lurus
serta bersyukur. Sayangnya Allah Ta'ala kita. Maksiat macam mana pun kita buat, Allah tetap sayang. Allah tetap kasihkan kita. Nampak? Penuh dengan kesombongan, tapi Allah masih lagi. Contoh yang diberikannya, Yahudi, orang Bani Israel. Kisah Bani Israel di dalam ayat ini, mereka semua dihancurkan kecuali hanya yang kufur. Ya. Maksud aqwa ialah memaafkan. Afwa. Ya. Memaafkan dalam keadaan sayang. Allah Subhanahu Wa Taala menggunakan perkataan ini untuk menunjukkan yang Dia masih sayangkan hamba-hambanya. Bukanlah dengan memaafkan itu bermaksud perbuatan mereka itu betul, tetapi untuk menunjukkan yang Allah Subhanahu Wa Taala telah menerima taubat mereka. Justru tujuan Allah Subhanahu Wa Taala menerima taubat mereka supaya mereka boleh bersyukur dengan melakukan ketaatan. Bab tu jangan main-main dengan bab taubat. Ya, ada syarat-syaratnya. Taubat tu ya, ada azam untuk kita tidak melakukannya. Jangan kita buat taubat, kita nak tukar balik. Silap besar. Sayangnya Allah Ta'ala. Allah Ta'ala sayang sangat dengan kita. Apa tu? Bani Israel pun dia sayang. Tapi tak nak bersyukur. Tak nak bertaubat. Degil yang amat sangat. Keras sangat. Nikmat yang Allah Ta'ala ke atas Bani Israel ada 5 dibagi. Tunjuk ni. Pertama, Allah menyelamatkan mereka daripada Fir'aun dan bala tentera daripada terus dizalimi. Waktu Fir'aun mengejar Nabi Musa dan Bani Israel, Allah selamatkan dia. Laut terbelah. Ya? Akhirnya Fir'aun tenggelam. Yang kedua, nikmat Allah ya, Allah SWT membelah laut untuk menjadikan laluan kepada mereka untuk lari daripada Fir'aun. Punya hebat Bani Israel. Dapat menyeberang laut, tak payah bot, tak payah sampan, tak payah apa. Dengan lalu atas laut, dibelah laut tu, tinggal dasar laut je. Dapat menyeberang, nak lari daripada Fir'aun. Yang seterusnya, Allah SWT mengutuskan kepada mereka iaitu Nabi Musa AS dengan memberi kitab Taurat. Untungnya Bani Israel, sebelum Nabi Muhammad dia dah dapat dah Nabi, iaitu Nabi Musa AS. Ya, tu kadang-kadang kita pelik perangai Bani Israel ni. Walaupun ingkar, yang keempat nikmat dia, walaupun ingkar untuk berpegang kepada ajaran Islam, Allah SWT tetap memaafkan mereka. Nampak punya kedegilan manusia Bani Israel ni. Tapi Allah terus memaafkan dia. Kenikmatan yang didapat oleh Bani Israel. Tu ayat 52. Kita janganlah buat macam tu. Jangan buat perangai macam tu. Allah dah bagi nikmat macam-macam, tapi kedegilan kita nak mengikuti taat Allah, taat Rasul, taat kitab Allah Ta'ala, tak nak buat. Dibimbangi. Ni Allah dah bagi COVID. Takut tak berhenti kuman ni terus bergerak, memadamkan nyawa kita. Ya, macam kita ni sehari dah 8 orang, 10 orang, 8 orang. Ada tempat satu hari kadang 200, 300 orang. Longgok-longgok mayat mati. Kalau Allah nak buat kita, boleh tak sini? Memang boleh. Memang Allah boleh buat bila-bila masa untuk dimatikan kita secara smart, iaitu senyap. Rata kita. Pasal apa? Ingkarnya ataupun kita mengundang kemurkaan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu tak boleh tangguh. Sebab dengan Allah Subhanahu Wa Taala tak boleh tangguh. Macam kita kena renung bab ni. Jangan sampai kita terbiar. Tu kita menyambut Rasulullah, kena ada bab menyintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bila kita sayangkan apa yang Allah kasih, Allah pun kasih dengan kita. Saya baca nota daripada Dr. Sanusi Azmi. Menyintai Rasulullah SAW membawa ke syurga. Ya. Seorang lelaki bertanya kepada Rasulullah SAW, bilakah akan berlaku hari kiamat? Rasulullah SAW menjawab, apa yang engkau telah sediakan untuk hari kiamat? Lelaki itu menjawab,
Aku menyintai Allah dan Rasulnya. Lalu Rasulullah SAW menjawab, di akhirat kelak engkau akan bersama dengan orang yang engkau cintai. Itu. Ya. Hadis riwayah Al-Bukhari. Kata Sayyidina Anas, inilah hadis yang paling aku suka, biarpun amalan aku tidak seperti Rasulullah. Abu Bakar dan Umar, mudah-mudahan aku akan bersama dengan mereka di syurga kerana aku menyintai mereka. Itu kena renung kita. Ya. Tanda cinta Rasulullah adalah mengamalkan apa yang baginda perintahkan, meninggalkan setiap perkara yang Rasulullah SAW larang. Itu tanda cinta. Bukan berselawat aja. Kita ikut apa yang Nabi buat. Sunnah Nabi contoh. Kita tinggalkan apa yang Nabi larang. Masuk ayat yang ke-53, Allah Subhanahu Wa Taala memberi petunjuk kepada kaum Bani Israel. Ayatnya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa iz ataina Musal kitaba wal furqana la'allakum tahtadun. Maksudnya, ingatlah ketika kami menurunkan kitab dan Furqan kepada Musa alaihissalam agar kamu mendapat petunjuk. Ayat Al-Baqarah ayat 53. Sadaqallahul azim. Kupasannya, nikmat seterusnya yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada Bani Israel ialah apabila diutuskan kepada mereka Musa alaihissalam dan juga kitab Taurat yang mana ia menjadi petunjuk, cahaya dan mukjizat untuk melawan kebatilan Fir'aun. Allah bagi nikmat utuskan Musa alaihissalam pada Bani Israel. Sesungguhnya bagi mereka, bagi kita pula yang dianugerahkan Al-Quran dalam kehidupan, jangan sekali dipersiakan. Al-Quran adalah anugerah Allah yang sangat hebat. Jangan kata Bani Israel saja dapat nikmat Allah Ta'ala. Kita pun dapat lagi hebat, yakni Al-Quran. Dipanggil anugerah ataupun hadiah daripada Allah Ta'ala. Itu. Musa tak dapat Quran. Umat Nabi Musa pun tak dapat Quran. Cuma ayat daripada Taurat. Ya, kitab Taurat. Tu. Tapi Nabi kita dapat Al-Quran. Kita dapat sekali. Jadi panduan kita untuk meneruskan hidup di dalam dunia. Jangan kita pula lupa anugerah yang paling hebat. Bani Israel dapat Taurat, kita dapat Al-Quran. Macam mana kita dengan Al-Quran? Kita jangan kutuk-kutuk Bani Israel tak ikut Taurat, tapi kita pun dengan Quran macam mana? Masih lagi kadang-kadang ego, sombong kita. Mengaku Islam, Quran time tak nak tengok. Seminit pun tak nak tengok. Tu maksudnya masalah-masalah, ya, ciri-ciri yang tak elok sebenarnya. Ya, tak suka dengan Quran. Hari ni berselawat tapi main Quran time tak tengok. Walau yang bawa yang berselawat tu, yang kita selawatkan tu Rasulullah yang bawa, yang terima Al-Quran, tapi kita tak nak tengok Al-Quran. Kenapa? Tak ada rasa sikit pun dengan Quran. Salah besar kita. Al-Quran juga dinamakan sebagai Al-Furqan, yang mana ia dapat membezakan antara yang hak yang dan batil. Manakala dengan membaca Al-Quran juga akan membuat cara kita berfikir turut berubah. Dengan kata lain, kita akan lebih tahu di mana yang betul, mana yang salah. Quran guide kita. Pak. Ya, Quran tak payah ke universiti, kita baca bila mengaji Quran benar-benarnya. Ya, tadabbur, tazakur, macam-macam. Hanya kita ni dapat mempelajari satu ilmu yang mengenalkan kita dengan halal ataupun haram, betul ataupun salah. Disebabkan kekufuran mereka, iaitu Bani Israel, Allah SWT telah menurunkan azab. Namun Allah SWT tetap memaafkan kaum tersebut agar mereka bersyukur. Berangai tak sudah
sampailah zaman sekarang. Siapakah yang sebenarnya yang akan dikurniakan kitab Taurat itu? Ini. Jawabnya ialah la'allakum tahtadun, yakni golongan yang mencari hidayah. Di dalam ayat ini golongan yang dimaksudkan ialah Bani Israel. Mereka sepatutnya menggunakan kitab Taurat sebagai petunjuk mereka. Mereka tidak akan mendapat hidayah dengan hanya memegang kitab itu semata-mata tanpa belajar dan berpegang dengannya. Begitulah jugalah dengan Al-Quran yang diturunkan kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ia perlu dipelajari dan jangan setakat berbangga saja yang kita ada Quran, kita ada Al-Quran di tangan. Tu. Kalau kita kata Taurat yang dapat oleh Bani Israel, ngutuk dia tak ikut Taurat, betul, perangai dia macam tu. Kita dengan Quran bagaimana pula? Ya? Jangan kita bangga kita ada kitab Al-Quran, tapi jenguk pun tidak. Sampai terpampang dalam TV, dalam internet, Al-Quran disiarkan. Allah, bukan TV Malaysia, Allah siarkan terus. Allah anugerah, Allah hadiahkan terus. Boleh tadabbur, boleh diterjemahkan, dinyanyikan dengan, dingajikan dengan lagu yang terbaik oleh qori-qori. Diajarkan pula tajwid, diajarkan pula adab, akhlak kita dengan Al-Quran. Kenapa tak ikut Al-Quran? Ni kutuk Bani Israel, kita pun sama. Kutuk orang yang mengutuk Nabi Muhammad, kita sendiri tak ikut Nabi Muhammad. Macam mana? Tu ayat yang ke-53. Ada kitab, Bani Israel dapat kitab, tapi tak ikut petunjuk daripada kitab. Kita dapat kitab, kita terus ikut, amalkan. Baca. Bila baca, amal, faham, kita amalkan. Yang ke-6 iaitu ayat 54 hingga 57. Ayat 57, panjang ayat ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa iz qala Musa liqaumihi ya qaumi innakum zalamtum anfusakum bittikhazikum zikumul ijla fatubu ila bari'ikum faqtulu anfusakum zalikum khairul lakum inda bari'ikum fataba alaikum innahu huwat tawwabur rahim. Wa iz qultum ya Musa lan nu'mina laka hatta narallaha jahratan fa akhazatkumus sa'iqatu wa antum tanzurun summa ba'asnakum min ba'di mautikum la'allakum tashkurun wa zallalna 'alaikumul ghamama wa anzalna 'alaikumul manna wassalwa kulu min tayyibati ma razaqnakum wa ma zalamuna walakin kanu anfusahum yazlimun. Ayat Al-Baqarah 54 hingga 57. Maksudnya, dan kenangkanlah, sadaqallahul azim, dan kenangkanlah ketika Nabi Musa berkata kepada kaumnya, wahai kaumku, sesungguhnya kamu telah menganiaya diri kamu sendiri dengan sebab kamu menyembah anak patung anak lembu itu. Maka bertaubatlah kamu kepada Allah yang menjadikan kamu, iaitu bunuhlah diri kamu. Yang demikian itu lebih baik bagi kamu di sisi Allah yang menjadikan kamu, supaya kamu menerima taubat kamu itu. Sesungguhnya dialah yang maha pengampun, yakni penerima taubat, lagi maha mengasihani. Dan kenangkanlah
ketika kamu berkata, wahai Musa, kami tidak akan beriman kepadamu sehingga kami dapat melihat Allah dengan terang, yakni dengan mata kepala kami. Maka mereka itu kamu disambar petir, sedang kamu semua melihatnya. Kemudian kami bangkitkan kamu sesudah kamu mati atau pengsan dari sambaran petir itu, supaya kamu bersyukur. Kami telah menaungi kamu dengan awan, yakni dari panas matahari di padang pasir. Kami turunkan kepada kamu man dan salwa, serta kami berfirman, makanlah dari makanan-makanan yang baik yang kami telah kurniakan kepada kamu. Dan tidaklah mereka menginaya kami sebab mereka kufurkan nikmat itu, tetapi sebenarnya mereka adalah menginaya diri sendiri. Maksudnya Bani Israel ni bukan menzalimi orang lain, dia menzalimi diri kita sendiri. Itu. Dicatatkan di sini, ya, perangai orang Bani Israel, ya, perangai dia menyembah selain daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian dosa yang dilakukan umat terdahulu dilakukan. Dia menyembah selain daripada Allah Taala, mengkufuri nikmat Allah Subhanahu Wa Taala. Dosa yang hebat dilakukan oleh Bani Israel. Kemudian dosa dah dibuat, mempertikaikan lagi kewibawaan Allah dan Rasulnya. Nak tengok sangat Allah SWT. Dah ditunjukkan dalam ayat ni, diceritakan ayat ni, disambar petir dah. Dah pengsan dah. Ada yang pengsan, tengok Allah tunjukkan, pun masih lagi degil nak juga macam-macam. Dibagi pula nikmat makan makanan-makanan daripada syurga, man dan salwa. Tapi masih lagi dipertikaikan. Maksudnya mereka kaum Bani Israel ni menginaya diri sendiri. Apa yang kita dapat belajar di sini ialah jangan sembah selain daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan pandai kata benda lain yang hebat. Jangan kufur nikmat Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, itulah dosa-dosa yang paling hebat lakukan. Kita jangan buat perangai nak mengkufuri nikmat Allah. Bani Israel lagi untung makanan daripada syurga terus. Kemudian jangan pertikaikan kewibaan Allah. Maksudnya jangan cabar Allah. Jangan kita cabar Rasulullah. Kita ni pun tak tahu kan sekarang ni. Kemungkinan kita sampai mengundang kemurkaan Allah Ta'ala. Allah hantar kuman yang tak nampak. Maksudnya kemungkinan kita mencabar kuasa Allah Ta'ala. Ya. Allah kata jangan buat maksiat. Kita masih lagi buat maksiat. Ada lagi orang maksiat. Di tengah-tengah COVID ni masih lagi orang buat maksiat. Buat parti dalam hotel. Nak menyorok daripada homestay. Nak menyorok daripada rumah. Bawa sewa hotel. Pergi buat parti dalam hotel. Paling sedih ni parti orang jantan berpakaian perempuan. Allah kata macam-macam perangai. Macam tak ada ketakutan tu langsung tak ada dengan Allah Ta'ala. Macam Tuhan tu tak ada. Yang buat tu bukan orang biasa, orang Islam juga. Sepatutnya dihukum terus. Ya, sebab tu ada hukuman Islam. Tu kena renung antaranya, jangan kita mengundang kemurkaan Allah Subhanahu Wa Taala. Kena ikut. Ya. Panjang lagi Al-Baqarah ni. Ya. Sebab tu kita kena ikut apa yang disarankan oleh sahabat Rasulullah SAW tadi. Yang pertama, ya, aku suka berbuat yang baik. Maksudnya kita cari jalan buat yang terbaik. Nak ikut Nabi, nak ikut Rasulullah, cari jalan buat yang terbaik. Anggap bila Rasulullah SAW ada, tengok perangai kita, suka je. Boleh senyum Rasulullah SAW. Pasal apa? Dia dah perjuangkan terlalu hebat. Ya. Nabi perjuangkan Quran ni sampai kita boleh baca sekarang dengan baris, dengan macam-macam. Ada TV dah boleh tengok. Depan internet, mana-mana kita boleh touch screen, boleh tengok Al-Quran.
Allah, nikmat yang paling hebat yang Rasulullah SAW buat, yang perjuangkan dulu. Kemudian kita suka buat yang terbaik. Yang kedua, kita suka orang lain berbuat baik. Nabi suka bab tu. Ya, maksudnya kita ni suka orang lain berbuat baik. Yang ketiga, kita suka kebaikan itu tersebar luas. Tu. Ya, jangan kita terkongkong kebaikan tu di situ saja. Ya, disampaikan. Nabi pesan, sampaikan walaupun satu ayat. Akhir sekali Nabi cerita, ya Rasulullah, aku rindu dengan Allah Ta'ala. Bila kita rindu dengan Allah Ta'ala, hebat. Hanya kita ni sayangkan Allah. Apalagi kita rindukan Rasulullah SAW. Kita berselawat. Alhamdulillah, kita berselawat dengan Rasulullah SAW. Allah pun berselawat. Sebab tu jangan kita lepas peluang berselawat dengan Rasulullah, untuk Rasulullah SAW. Jangan lepas peluang. Sekian saja pagi ni. Untuk pagi ni, mudah-mudahan pengisian ni kita dapat menghadap Allah Ta'ala akan datang bersama dengan Rasulullah SAW. Mana yang terbaik daripada Allah SWT, ya, yang lebih baik terus daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kita sudah dengan surah Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma tawwil a'marana wa sahih ajsadana wa nawwir qulubana wasabbir imanana wa ahsin a'malana wa si' arzaqana wa ilal khairi qaribna wa anis syarri minna wa hdiya wa lina fid din wa dunya wal akhirah. Ya Allah, panjangkan umur kami, sihatkan badan kami, terangkan hati kami, tetapkan iman kami, elokkan amalan kami, luaskan rezeki kami, dekatkan kami kepada kebajikan, jauhkan kami daripada kejahatan, tunaikan hajat kami. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana rahmatan innaka antal wahhab. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa la ahdika wa ahdika mastata'tu wa a'udzu bika min syarri ma sana'tu wa laka bi ni'matika alayya wa abu bi dzambi faghfir fa innahu dzunuba illa anta. Allahumma bihaqqil Fatihah wa sirril Fatihah ya farijal hammi wa ya kashifal gham ya mani madi wa ya ham ya dafi'al bala ya Allah wa ya dafi'al bala ya rahman wa ya dafi'al bala ya rahim idfa'anal ghala wal waba wal fahsya wal munkar was suyuf wal mutalifah wasyadaida wal mihan ma zahra minha wa ma batan fi baladina hadza hassata wa min buldan muslimin amma matasyaw qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati wa qina azabannar. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah ma sya'allah la yasuqu wa Allah. Bismillah ma sya'allah la yasrifu suwa. Bismillah ma sya'allah man kana min ni'matin fa min Allah. Bismillah ma sya'allah la ya'ti bil hasanati illa Allah. Bismillah ma sya'allah la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Asma. Bismillahilladzi la yadurru ma'a ismihi azza. Bismillahil kafi. Bismillahil mu'afi. Bismillahilladzi la yadurru ma'a ismihi syai'un fil ard wa la fis samaa'i was samii'ul 'aliim. Bismillahi ala nafsi wa dini. Bismillahi ala li wa mali. Bismillahi ala kulli syai'in atani rabbi. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu rabbi la usyriku bihi syai'an nazjaruka wa jalla tanaruka wa taqaddasat asma'uka wa la ilaha ghairuk. Allahumma inna a'udzubika min syarri kulli jabbarin wa a'udzubika min syarri kulli syaitanin marid wa min syarri qada'is su' wa min syarri kulli dabbah anta akhizun min asyatiha inna rabbi ala siratim mustaqim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati wa qina azabannar. Wa sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi maghrib insyaallah.